Wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Alhamdulillah wa summa alhamdulillah ala kulli hali wa kulli ni'matin. Allahumma salli bihi wa baraka wa sallam wa man wala. Yaghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Minta maaf ada gangguan teknikal tadi. Rakaman yang mula-mula tadi, live yang mula-mula tadi terputus. Allah Ta'ala alam atas sebab apa terputus. Jadi saya sambung semula perbincangan kita petang ini. Ibrah dari doa yang ringkas namun bawa makna yang luas dan besar, insya-Allah. Lagi sekali saya mohon maaf kerana ada gangguan teknikal tadi. Live yang pertama tadi terputus, jadi saya sambung semula, insya-Allah. Dipermudahkan urusan, insya-Allah. Baik, petang ni kita bincang lagi tentang ibrah dari doa siri yang keempat, insya-Allah, siri yang keempat. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, seperti biasa, sebelum memulakan majlis ilmu kita petang ini, kita mohon kepada Allah Ta'ala, doalah pada diri sendiri, Allah Ta'ala mudahkan urusan kita, beroleh kesihatan yang baik, dapat menjalani ibadah puasa dengan baik. InsyaAllah kita sama-sama membaca doa. Kemudian saya ibrah dengan waktu yang singkat ini, insya-Allah. Santai-santai sebelah petang kan, santai sebelah petang sementara nak menunggu waktu berbuka puasa. Dah masuk siri keempat dah doa ini kan. Dah masuk siri keempat, maksudnya yang dah bersama dengan saya yang mengikuti ibrah dari doa ni, mudah-mudahan telah pun membaca dan mengamalkan. Boleh ya? InsyaAllah ta'ala, amin. Baik. Sekarang itu semua yang dikasihi Allah Ta'ala, petang ni kita membaca doa yang mana doa ini diriwayatkan oleh Abu Daud, yang menurut Syekh Shu'aib Al-Arni sanad hadis ini adalah sahih, iaitu doa yang dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW ini adalah sahih. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala, jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Baik, lagi sekali. Allahumma inni as'aluka afiyah fid dunya wal akhirah. Baik, kita lancarkan, kita lajukan dia. Lagi sekali, doa ni untuk diri sendiri, makanya kena baca, kena baca. Cantik background, alhamdulillah. Tadi lagi cantik. Saya ni tadi lagi cantik, level atas tadi, tapi terputus, rakaman tadi terputus, jadi saya mulakan balik. Kita apa, lagi sekali kita baca laju, dan kena baca sendiri. Ini sama-sama kita membaca agar keberkasihan doa itu kerana kita sendiri yang melafazkan, membawa keberkatan dan kemakbulan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Baik, semua dikasihi Allah Ta'ala. Ringkaskan, mudah tak? Mudah doanya, cukup ringkas. Yang mana kita boleh baca bila-bila masa, dan baca dalam keadaan adab berdoa pun, dalam waktu doa yang khusus kita boleh selitkan di mana-mana doa yang kita bacakan. Dan yang ini bila-bila masa sahaja, seperti yang saya dah bagi tahu, pada waktu tertentu, keberkatan tertentu, selitkan terus, bacakan langsung. Saat melihat kebesaran Allah, saat datangnya sebuah keberkatan itu, terus baca. Okay, dah 3 doa dikongsikan, ini dah masuk doa yang keempat. Saya akan kongsikan nanti insya-Allah doa yang kelima. Kemudian kita ambil pembahasan sedikit tanda-tanda kemakbulan sebuah doa itu. Bagaimana, insya-Allah. Baik. Kita bincang, kita ibrah sikit. Baik ya. Allahumma inni as'alukal afiyah.
Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan, afiah, keselamatan di dunia dan akhirat. Baik, topik ya, ataupun kita nak cakna, nak maklum adalah afiah. Afiah itu sendiri. Afiah itu menurut Syekh Abu Hasan, yang mana ianya membawa maksud kepada keselamatan. Membawa maksud keselamatan. Afiah itu membawa maksud keafiatan. Okey, baik. Afiah juga sekiranya kita bincangkan yang mana lebih jauh, lebih ke dalam tentang afiah ni bawa makna yang begitu luas. Okay. Antara lain, okey. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kejap ya. Afiah itu adalah yang mana mengikut Imam Nawawi yang menyatakan terlalu banyak hadis-hadis yang disarankan agar berdoa memohon afiah. Itu mohon afiah kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana dengan lafaz afiah adalah lafaz umum yang terkandung di dalamnya, iaitu menolak segala perkara yang tidak baik pada fizikal kita, badan kita, dan pada rohani kita dalam soal agama, khususnya lebih-lebih lagi urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Baik. Imam Nawawi bagi tahu bahawa banyak hadis-hadis yang menyarankan agar kita berdoa menggunakan perkataan afiah, kerana afiah itu yang membawa kepada lafaz umum yang terkandung di dalamnya menolak segala perkara yang tidak baik, iaitu tadi bermakna keselamatan. Yang kedua membawa makna menolak perkara yang tidak baik pada fizikal kita, badan kita, dan pada rohani kita, lebih lagi dalam soal agama yang berurusan dunia dan akhirat. Pergi ke sebelah sana. Anak buah ramai. Anak buah ramai. Iklan kejap. Tu tengah duduk main. Allahu Akbar. Ramai sungguh dia orang. Kami BKP ni kat sini ni, kat kampung ni lebih kurang dalam 30 keluarga. 30 orang. Ada yang daripada Sabah, daripada Sarawak tersangkut tak boleh pergi. Mereka sekarang berkumpul kat sini. Tapi tak apa. Okey, baik. Anak buah ramai nak melintas. Kena halang dia sikit. Baik, semua dikasih Allah Ta'ala. Nak beritahu. Apa tadi ya? Afiah. Afiah membawa makna kepada keselamatan. Afiah juga membawa makna kepada menolak kejahatan ataupun yang perkara yang tidak baik yang ada pada fizikal kita dan juga dalam rohani kita yang berurusan dengan agama, dan kita nak keselamatan ini ataupun menolak perkara yang tidak baik berlaku di dunia dan di akhirat. Itu afiah. Baik. Syekh Munawi lain dalam perbahasan daripada ulama yang lain pula menyatakan afiah itu adalah keselamatan daripada penyakit-penyakit dan bala. Afiah juga membawa keselamatan atau kesejahteraan. Kesejahteraan daripada penyakit-penyakit ataupun bala-bala atau wabak yang sedang berlaku ini. Kita mohon kepada Allah Ta'ala afiah. Doa tadi ringkas. Tapi membawa makna yang besar, yang luas berkenaan dengan afiah itu sendiri. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku mohon kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku mohon kepadamu tertolaknya ataupun terhindarnya, terjauhnya sesuatu yang mudarat ke atas diriku, jasadku, batinku, dan keselamatanku di dunia dan akhirat. Maksudnya, afiah itu sekiranya dikembangkan dari sudut maknanya amat luas. Okey? Amat luas. Ulama lain pula ada mendatangkan makna bahawa afiah itu membawa maksud benteng Allah kepada hambanya. Benteng Allah kepada hambanya. Suatu benteng di hadapan ini daripada Allah Ta'ala untuk kita. Khusus hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maka saat orang itu memohon afiah, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Saat kita mohon itu, kita mohon kepada Allah Ta'ala pemeliharaan, penjagaan Allah Ta'ala ke atas diri kita dalam setiap perkara yang kita niatkan. Okay? Dalam perkara yang kita niatkan. Itu afiah. Membawa makna yang luas yang telah kita bicarakan tadi kan. So ini yang pula membawa makna penjagaan, pemeliharaan Allah Ta'ala atau benteng Allah Ta'ala ke atas diri kita mengikut apa yang kita niatkan. Kerana antara lain pernah saya dengar dan saya tanya pada guru kita, tengok rujukan afiah juga adalah satu perkara yang Masya Allah tabarakallah, nilai yang cukup tinggi, yang mana kita mohon tadi kesemua daripada keperluan diri kita yang kita nak sebenarnya dengan Allah Ta'ala ini. Apa dia? Keperluan diri kita, keselamatan, kesejahteraan, kemudian apa lagi? Tadi yang disebutkan benteng, kemudian apa lagi? Kesihatan. Dalam afiat itu termasuk kebahagiaan, kegembiraan, ketenangan. Luas, amat luas, amat besar. Walaupun doanya ringkas, pengertian afiat itu sendiri Masya Allah tabarakallah. Karena itulah banyak dianjurkan doa agar menyebut perkataan afiah itu sendiri. Dan dalam doa kita dalam bulan Ramadan ini, perasan tak yang kita sebut apa waktu solat tarawih? Imam sebut apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Afwa fa'fu anna. Kan afiah termasuk dalam perkara keampunan. Masya Allah taala, afwa fa'fu anna. Semua yang dikasihi Allah Ta'ala. Karena itu petang ini kita membincangkan doa yang ringkas berkaitan dengan afiah. Dan ada doa yang panjang yang disebut khusus perkataan afiah itu sendiri. Doa yang khusus dan panjang. InsyaAllah saya boleh bacakan dan satu masa nanti kita bincang dan usahakan untuk jadikan suatu amalan. Afiah yang kita bincangkan petang ini adalah hadis riwayat Abu Daud yang sahih, iaitu dengan lafaz Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Dan secara panjangnya dari sudut perkataan afiah saya bacakan sepintas lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Itu dah panjang dah doa yang berkaitan dengan afiah, yang dikhususkan lagi. Cumanya yang kita ambil dulu petang ini adalah afiah dunia dan akhirat. InsyaAllah sekiranya kita sambungkan afwa, keampunan, wal afiyah, kesejahteraan. Lagi dipanjangkan lagi, dikhususkan lagi mengikut apa yang kita niatkan pada agamaku, pada duniaku, pada ahli keluargaku dan hartaku. InsyaAllah itu kita bincang pada pertemuan yang akan datang. Baik. Dah 4 doa yang saya kongsikan. InsyaAllah saya kongsikan lagi yang kelima. Kemudian kita melihat bagaimana rupa keberkatan dan kemakbulan sebuah doa itu setelah kita amalkan, setelah kita lafazkan, setelah kita jadikan suatu daripada keperluan kehidupan kita, yakni senantiasa mengharap pertolongan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu 4 dah dapat, amal. Dapat 4, 1 tak buat, rugi. Jangan tinggalkan semua. Dapat 1, alhamdulillah. Tinggalkan semua, rugilah kita kan. Sebab bendanya terlalu ringkas dan bendanya terlalu mudah untuk diingatkan. Boleh ya? 4 daripada ibrah doa yang telah kita kongsikan ini. Baik, semua yang dikasihi Allah Ta'ala, kadar ini pertemuan kita untuk petang ini, ibrah dari doa siri yang keempat. Petang ini kita membincangkan tentang afiah. Siri yang pertama kita bincangkan tentang huda, ketakwaan, afwa dan juga
apa ya? Yang keempat tu. Allahumma salli ala sayyidina semula. Allahumma inni as'alukal Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afiafa wal ghina. Kekayaan. Yang kita bincang yang kedua, kita bincang tentang Allahumma saya pula ni. Allahumma alhimni. Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi. Itu yang kedua, tentang kita diminta agar diilhamkan, agar beroleh petunjuk untuk berbuat baik dan keselamatan diri kita daripada kejahatan diri kita sendiri. Kemudian kita bincang yang ketiga, dan hari ini yang keempat. Yang keempat, Allahumma inni as'alukal afwa fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa fid dunya wal akhirah. Baik, semua ini dikasih Allah Ta'ala. Keseluruhan daripada 4 perkara yang telah kita bincangkan. Amal, saya ulang lagi sekali. Baca doa ini, sekiranya ambil sewaktu khusus dalam kita berdoa, silakan. Sekiranya kita baca dalam waktu tertentu, saat-saat tertentu, maka terus kepada bacaan kita seperti yang dilafazkan, dan maknakan afiah ini. Sekiranya ambil makna, setengah daripada ulama mengatakan kita mohon perlindungan daripada Allah mengikut apa yang kita niatkan, maka saat itu apa yang kita nak sebenarnya, dalam keperluan kehidupan kita. Kerana afiah ini bawa maksud juga, dah bincangkan tadi, keselamatan, pertolongan, kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan, benteng daripada Allah ke atas hamba-Nya. Maka semua ini mengikut apa yang kita niatkan, doakan, amalkan. #duduk rumah, silakan beramal. Terima kasih kerana bersama dengan saya petang ini membicarakan ibrah dari doa, dan segala kekurangan mohon maaf. Maklum saja, PKP kat rumah dengan anak-anak buah yang ramai. Kemudian saya maklumkan juga di kampung ni agak, dia punya coverage ni agak perlahan, kadang dia terganggu dan dia boleh putus tiba-tiba. Kerana itu segala kekurangan mohon maaf, sehingga bertemu lagi ibrah dari doa siri yang ke-5 insya-Allah. Barakallahu fikum jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.